Assalamualaikum dan salam Saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 29 September 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Program ziarah UKAS bertemakan Semarak Kemerdekaan menjadi wadah terbaik untuk menyemai semangat patriotisme dalam setiap masyarakat di Sarawak. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi berkata tema sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sarawak 2021 masih kekal Malaysia prihatin memandangkan negara ini masih dalam perjuangan menentang pandemik COVID-19. Menurutnya, semasa merasmikan program ziarah UKAS di Sebuyau pada Selasa, semangat dan perpaduan yang kukuh dalam masyarakat perlu dikekalkan agar kemerdekaan yang dikecapi hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Beliau juga mengambil kesempatan merakamkan terima kasih kepada pihak UKAS kerana menganjurkan program seumpamanya dan berharap program sama diteruskan pada masa depan. Datuk Julaihi turut melakukan penyerahan simbolik pelitup muka dan cecair pembasmi kuman kepada setiap pengerusi rumah ibadat di kawasan Sebuyau. Laporan seterusnya, satu mesyuarat telah dianjurkan pejabat daerah Matu bersama Adun Jemoreng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya bagi membincangkan pelan kerajaan untuk mewujudkan bangunan-bangunan keperluan utama di Matu New Township Centre. Menurut Datuk Dr. Juanda, antara bangunan-bangunan keperluan utama yang akan diwujudkan seperti pejabat pertanian, pejabat veterinar, balai polis, kuartus kerajaan dan rumah kedai. Sempena pembentangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12, kami di DUN N44 Jemoreng, daerah Matu, daerah kecil Igan mengambil inisiatif duduk berbincang bersama-sama dengan pejabat daerah Matu, pihak Land and Survey, JKR, DID dan pelbagai agensi bagi membincangkan perancangan pembangunan seterusnya untuk kawasan daerah Matu dan daerah kecil Igan. Kita menilai projek-projek sedia ada, kita menilai perancangan yang ada di Matu Structure Plan dan Igan Structure Plan bagi mengenal pasti keperluan-keperluan selanjutnya untuk kita kemukakan kepada pertimbangan pihak kerajaan. Bercakap kepada UKAS selepas mempengerusikan mesyuarat pelan perancangan kerajaan di Matu New Township Centre dan lawatan mesra ke bangunan baru pejabat daerah Matu pada Isnin, beliau berkata usaha itu dilakukan bagi memastikan kawasan Matu dan Igan tidak ketinggalan dari rancangan pembangunan yang ingin dibawa oleh kerajaan negeri dan persekutuan. Tambahnya, perancangan bagi pembinaan bangunan kerajaan baru di Matu New Service Centre dijaga akan memberi kualiti perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Sementara itu, pada selepas petang, Datuk Dr. Juanda berkesempatan melakukan lawatan kerja di sekitar Matu untuk menyerahkan projek baru dan projek siap. Lawatan kerja beliau adalah seperti berikut. Rata-rata penerima projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk Dr. Juanda atas keprihatinan terhadap keperluan rakyat. Masyarakat terutama para belia turut gembira apabila projek futsal yang amat dinantikan selama ini akan dibina di kampung mereka. Selanjutnya mengenai penyaluran dana sebanyak RM300,000 kepada Ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk program bantuan bakul makanan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi Pemulih. Menurut Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarimah Patrick Insol, bantuan bakul makanan Pemulih ini disasarkan kepada golongan ketua isi rumah KIR miskin di kawasan Dun Tamin dan Dun Kakus yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Jadi ngambil ke kena nentung ke siapa bagi kepatut menerima nyalai kadi ngena senarai ikasip dan bisik register ngau PS Tio itu kena nentung ke siapa bagi kepatut menerima jadi aku menda ada list itu bisik nyuka urung 1,000 kurang ke bisik dalam senarai ikasip. Beliau berucap demikian dalam majlis simbolik penyerahan bantuan itu kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Pejabat Daerah Tatau pada Selasa. Ujar Senator Rita lagi, bagi peruntukan bakul makanan menerusi Senator Dewan Negara, Kerajaan Persekutuan telah menetapkan bantuan ini diagihkan melalui pertubuhan bukan kerajaan NGO. Jalan untuk Tatau, aku dan melantik Persatuan Menanam Kelapa Sawit Dayak Sarawak atau Kodopa untuk ngurus bakul makanan. Jadi untuk di Selangau dia aku masuk persatuan namanya memelihara dan memajukan tanah Sarawak mentas untuk namanya mengendalikan bakul makanan.
Peagihan bantuan bakul makanan tersebut akan dihantar secara berperingkat dengan keutamaan diberikan kepada kawasan jauh dahulu seperti Penyarai, Kakus, Anap, Takan dan akhir sekali Sap dan Kampung di Tatau. Perkembangan seterusnya di Tanjung Datu, Pantai Teluk Melano masih lengang meskipun Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memberikan kelonggaran terhadap prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti beriadah baru-baru ini. Ketua Kaum Kampung Teluk Melano, Amizan Abdul Hasan memberitahu kebiasaannya pantai tersebut merupakan salah satu tarikan di daerah kecil sematan dan kemasukan pengunjung ke pantai tersebut dikawal ketat buat masa kini. Kehadiran pelancong dikawal untuk masa itu sebab kita sih boleh menerima pelancong dan untuk rekreasi riadah apa-apa di pantai semualah. Yang ada pun cuma pelancong dari kawasan sematan. Yang datang ke Melano untuk yang luar memang diterima masa itu. Selagi belum ada kata putus dari pihak atas lah untuk pembukaan apa untuk homestay untuk apa semua ya. Tapi kami orang kampung tu alhamdulillah tidak ada apa-apa yang berlaku. Jaga-jaga aja lah. Jelasnya Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan JKKK Kampung Teluk Melano terus bekerjasama dalam usaha mengekang penularan COVID-19 bagi memastikan keselamatan penduduk di kawasan tersebut. Beralih dengan laporan program imunisasi COVID-19 remaja seramai 554 pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Jalan Arang menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 di Dewan Pertubuhan Gereja-Gereja Sarawak di sini pada Selasa. Menurut penolong kanan hal ehwal murid PKHM SMK Jalan Arang, Muhammad Jazni, terdapat kira-kira 554 pelajar yang terlibat dalam program berkenaan. Di mana murid kami ada lebih kurang 554 yang terlibat dalam vaksinasi today yang diuruskan berpusat di CEWC. Yang mana 554 ini adalah dalam kalangan murid yang berumur 13, 14 dan 15 tahun, termasuk murid-murid yang cicir yang berumur 16 dan 17 tahun. Dan kami dimaklumkan sejak daripada awal lagi bahawa vaksin yang mereka ambil adalah dos berkaitan dengan dos iaitu vaksin Pfizer. Menurutnya, seramai 9 guru ditugaskan untuk menyelia pergerakan para pelajar di samping dibantu petugas kesihatan dan ahli-ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan guru kaunseling bagi menghadapi situasi pelajar yang fobia untuk mendapatkan vaksin tersebut. Sementara itu, tinjauan mendapati keadaan di pusat vaksinasi berjalan dengan lancar serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Laporan diteruskan dengan perkembangan harian COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Selasa melaporkan sebanyak 2,358 kes positif baru telah dikesan di 36 daerah di Sarawak menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini meningkat kepada 204,170 kes. Difahamkan 61.54% kes adalah kategori 2 yang mempunyai gejala ringan, 37.87% kes merupakan kategori 1, 9 kes kategori 3, 3 kes kategori 4 dan 2 kes kategori 5. Sementara itu, daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan terdapat 16 kes kematian dilaporkan melibatkan individu berusia dalam lingkungan 30 hingga 97 tahun yang mana kesemuanya mempunyai latar belakang penyakit kronik. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 10 kluster yang mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. Sementara itu, diisytiharkan juga penamatan 2 kluster iaitu kluster Paun Rimu Serian dan kluster Sungai Sangan Tatau setelah tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif setakat ini sebanyak 115 kluster. Berikut merupakan lokasi yang diputuskan oleh JPBN Sarawak berhubung pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD.
Sedikit berita sukan, beberapa pemain skuad Piala Presiden Sarawak 2021 akan diserap dalam skuad utama Sarawak pada musim depan. Menurut pengurus pasukan Philip Jabu, pemain yang diserapkan itu adalah mereka yang menunjukkan potensi untuk beraksi di peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, katanya pemain yang sama juga berpotensi untuk diserap dalam skuad yang akan membawa cabaran Sarawak pada kempen Sukma Johor pada 2022. Walaupun pada ketika ini dalam Liga Presiden dia telah pun dibatalkan, walau bagaimanapun kita di peringkat di Sarawak, khususnya Sarawak United FC 2 telah pun mengadakan beberapa program sepanjang tahun, ya, bermula daripada Januari hinggalah sekarang ini. Dan daripada hasil latihan, daripada hasil pelawanan persahabatan, liga-liga tempatan seperti Liga ACC telah kita adakan, telah pun mendapati beberapa pemain kita di sekitar 5 ke 7 pemain kita berpotensi untuk diserapkan ke pasukan utama kita di ACFC. Dan manakala lebihnya di antara pemain kita yang masih lagi layak untuk membantu Liga Dunia, dan kita kemungkinan akan kita serapkan ke pasukan Sukma yang akan datang. Beliau menjelaskan kepada media semasa Majlis Apresiasi Piala Presiden 2021 di Kuching baru-baru ini. Pada majlis itu, semua pemain dan pegawai Piala Presiden 2021 menerima sijil selain beberapa pemain turut menerima pengiktirafan yang disampaikan oleh Philip dan Ketua Jurulatih Abdul Jalil Ramli. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan pesanan Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul mengenai Rabies Awareness Virtual Run. Salam UKAS. Salam perpaduan, salam Sarawakku sayang. Hello everyone, I'm Abdullah Saidul. I know we have been combating the COVID pandemic for the last 2 years. In combating this COVID pandemic, let us also not forget to live a healthy life by working out. Do you know that we have also a rabies outbreak in Sarawak way before COVID-19 exists? The rabies outbreak was declared in Sarawak since 2017. But the difference between the rabies and the COVID is that it is preventable by becoming a responsible pet owner. Now join me for a visual run for rabies awareness campaign organized by UKAS from 20th September to 1st of October in conjunction with World Rabies Day Sarawak on the 2nd October. Now please sign up today. Have fun.